Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Okey, hari ini hari Isnin, pagi Isnin 24 bulan 5. Okey, kita akan sambung pelajaran kita bahasa Melayu tahun 1 amal ya. Okey, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Hari ini kita nak belajar seni bahasa ataupun tata bahasa. So ada 3 tajuk. So, hari ini panjang sikit. Dan latihan pun banyak sikit lah. Sebab cikgu rasa selepas minggu ni kita akan bercuti lagi 2 minggu. So cikgu tambahlah sikit kerja kan. Okey. Hari ini kita nak belajar pantun, penjodoh bilangan dan kata kerja insya-Allah. Okey. Buka muka surat 34 ya. Buka muka surat 34. Mari kita baca pantun sama-sama. Pak Tahir membawa timba, timba lama berisi paku. Hari lahir menjelang tiba, Ailin terima hadiah buku. Pantun yang kedua ya. Tengok kotak hijau tu. Buah bidara, buah duku, bawa ke kota sebakul cuma. Ailin gembira mendapat buku. Buku cerita dibaca bersama. Okey, tengok pantun yang ketiga, kotak kuning tu. Anak Pak Dolah menanam ciku dan juga kuini. Rajin-rajinlah membaca buku amalan murni. Dan pantun yang terakhir, terbang kenari nun di sana, mencari makan tiada berteman. Buku memberi ilmu berguna, menjadi rujukan sepanjang zaman. Okey, ini dipanggil pantun 4 kerat ya. Pantun 4 kerat sebab dia ada 4 baris ya. 4 baris kita panggil pantun 4 kerat. Baris yang pertama dan baris yang ketiga tu ialah perkataan yang akhir tu mesti sama ya. Baris pertama dengan baris ketiga ya. Baris kedua sama dengan baris keempat. Perkataan yang akhir sekali. Contoh ya, tengok kotak kuning tu. Timba dengan tiba. Paku dengan buku. Bunyinya hampir sama ya. Okey, pantun yang kedua, kata akhirnya baris pertama dengan ketiga ya. 2 dan 4. Okey, tengok. Duku hampir sama dengan buku ya. Duku, buku. Cuma bersama. Maksudnya huruf yang di akhir sekali mesti sama ya. Kalau U dengan U, A dengan A. Tengok yang pantun ketiga, kotak kuning, ciku dan buku. Kuini dan murni. I dengan I. Dan pantun akhir sekali, di sana dengan berguna. Berteman dengan zaman. Okey. Okey, ini adalah pelajaran pertama kita, iaitu mengenai pantun. Nanti kita akan buat latihan ya dalam buku aktiviti insya-Allah. Okey, tengok muka surat seterusnya, muka surat 35. Okey. Ini seni bahasa yang kedua kita nak belajar hari ini, iaitu penjodoh bilangan. Padankan saya. Okey, mari kita baca sama-sama. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Okey. Tengok kotak kuning. Dia nak buat apa? Penanda buku ya.
Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Okey, kotak sebelah kanan. Bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Kotak bawah, belah kiri. Prema mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Sebelah kanan, Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Dan ayat sekali di bawah, kotak yang kelima, mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Okey. Tengok kotak hijau ya. Sekeping cardboard. Ini diambil daripada perkataan yang di atas yang warna biru tu ya. Kotak oranye di atas tu diambil daripada kotak oranye di atas, kemudian diletak dalam kotak hijau ni penjodoh bilangannya. Contoh, sekeping cardboard, beberapa biji labuci, beberapa helai benang bulu, sebilah gunting, sebuah penebuk lubang. Okey. Tengok bijak bahasa di kotak bawah tu. Nampak tak? Penjodoh bilangan Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Contoh, kucing. Kucing kita panggil apa? Boleh tak? Sebuah kucing. Tak boleh kan? Kita panggil seekor kucing. Guli. 2 biji guli. Rumah. Boleh tak? 5 ekor rumah. Tak boleh kan? So kita panggil apa? 5 buah rumah. Okey. Kita tengok lebih terperinci sikit. Okey, ini tak ada dalam buku kamu. Cikgu bagi contoh kat sini ya. Tengok penjodoh bilangan, dia bagi contoh. Kalau berlian, kita nak panggil apa? Boleh seekor berlian, tak boleh kan? Kita panggil sebutir berlian. Mi, semangkuk mi. Sate sebab dia cucuk dengan lidi ataupun buluh, kita panggil secucuk sate, 2 cucuk sate. Air di dalam gelas kita panggil apa? Segelas air. Benang, seurat benang. Kalau air, setitik air boleh, setitis air pun boleh. Kalau air itu dalam botol, contoh air mineral, kita panggil sebotol. 2 botol mineral. 2 botol air mineral. 2 botol air oren, contohnya. Okey, sup. Sup, semangkuk sup pun boleh. Sesenduk sup pun boleh. Ya. Okey, kemudian tengok kopi, secawan kopi, roti, sebuku roti. Okey, tengok bawah pula. Lembu. Lembu boleh banyak. Kalau seekor lembu, sekawan lembu. Kalau dia berada dalam kandang, kita panggil sekandang lembu. Okey. Pisang, pisang pun boleh banyak penjodoh bilangan dia. Sebiji pisang, sesikat pisang, sesisir pisang, setandan pisang. Bunga, sekuntum bunga. Okey, bunga ada 2 ya. Kalau dia satu, kita panggil sekuntum bunga. Kalau bunga tu banyak, kita panggil apa? Dan dia berikat, kita panggil apa? Sejambak bunga ya. Sejambak bunga. Awan, sekelompok awan. Buluh. Buluh pun ada 2 ya. Satu panggil serumpun buluh. Kalau buluh tu banyak lah, kita panggil serumpun buluh. Kalau buluh tu telah dipotong, kita panggil apa? Sebatang buluh ya. Okay, tengok durian. Durian pun ada 2 atau 3 ya. Yang ini ditulis sepangsa durian. Sepangsa tu banyak mana? Yang sebelah tu ya. Contoh sepangsa ni ada 3 biji ya. So kita ambil sebiji, kita panggil apa? Sebiji durian. Bukan, sorry ya. Sebiji durian tu kalau semua sekali ya. Sebiji durian tu yang besar tu ya. Tu sebiji durian.
Bila kita buka tu, pangsa dia panggil sepangsa durian. Bila kita makan, kita panggil apa? Seulas durian. So ada 3 untuk durian. Penjodoh bilangan untuk durian ada 3 ya. Ada 4 pun boleh. Contoh kalau durian tu banyak nak jual, kita panggil apa? Selonggok durian. Kalau durian tu dalam bakul, sebakul durian. Ada 5. Okey, rambutan, setangkai rambutan. Kalau rambutan itu diikat, kita panggil setangkai. Kalau tak diikat pun panggil setangkai juga. Kalau di atas pokok tu ya, dia ada bertangkai tu dipanggil setangkai. Kalau kita dah cabut daripada tangkai, kita panggil sebiji rambutan. Kalau kita dah buka rambutan itu, dalamnya kita panggil seulas. Boleh ke seulas? Dalam dia ada biji ya, sebiji durian lah ya. Okey, seulas tak sesuai. Okey, burung seekor boleh, sekawan pun boleh ya. Kalau rumah sederet. Sederet ni kalau dia memanjang, contoh rumah teres, panggil sederet rumah. Kalau rumah tu sebuah tak boleh, panggil sederet. Rumah tu ada satu saja, kita panggil sebuah rumah. Kek. Kek pun ada beberapa penjodoh bilangan. Contoh sepotong kek. Kalau kek itu sudah dipotong, kalau belum potong, sebiji kek ya. Okey, ini beberapa contoh yang penjodoh bilangan yang perlu kamu tahu. Okey. Tapi tak ada dalam buku cikgu ambil daripada internet Okey, seterusnya kita nak belajar kata kerja ya. Kata kerja muka surat berapa? 36 ya, 36. Hargai buku. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah telah mengadakan aktiviti membalut buku teks. Ibu bapa, guru dan murid bersama-sama membalut buku di stor skim pinjaman buku teks SPBT sekolah. Kita tengok gambar yang pertama ya. Ada perkataan apa di dalam gambar tu? Asing. Itu panggil kata kerja perbuatan. Kata kerja ataupun perbuatan. Asing. Tengok ayat yang dibina daripada perkataan asing tu. Mula-mula mereka mengasingkan buku yang belum berbalut ya. Mula-mula mereka mengasingkan buku yang belum berbalut. So asing, kata akarnya kita tambah imbuhan hadapan dan belakang ya. Me dan kan ya. So jadi mengasingkan. So mengasingkan tu ialah kata kerja. Tengok gambar yang kedua ya. Ukur. Okey, ukur. Kemudian mereka mengukur saiz pembalut plastik. Kemudian mereka mengukur saiz pembalut plastik. Mengukur itu ialah kata kerja. Okey, di bawahnya gunting. Gunting tu ialah kata nama. So kita nak tukarkan jadi kata kerja, kita kena tambah imbuhan. Okey. Selepas itu mereka menggunting pembalut plastik itu. Selepas itu mereka menggunting pembalut plastik itu. So menggunting ialah kata kerja. Okey, gambar yang keempat dia beri perkataan balut. Okey, balut. Akhir sekali mereka apa? Buku-buku itu. Mereka balut ke atau kena tambah imbuhan? Ya, kena tambah imbuhan ya. Di imbuhan hadapan ataupun imbuhan awalan. Imbuhan awalan. Akhir sekali mereka membalut buku-buku itu ya. Akhir sekali mereka membalut buku-buku itu. Okey, tengok kotak kuning di bawah, bijak bahasa. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan. Kata ini biasa ditandai oleh imbuhan seperti men dan kan. Contoh melihat, membaca, menjahit, memberikan dan lain-lain. Okey, ini contoh ya. Okey.
So kita dah belajar pantun, penjodoh bilangan dan kata kerja. Okey, ini latihan yang kita nak buat hari ini. Buka buku aktiviti ya. Latihan kita buat dalam buku aktiviti. Muka surat berapa? Okey, kita tinggal patut buat ni minggu lepas ya, muka surat 38 ya. Bina ayat berdasarkan frasa ya. Frasa dia dah bagi. Omar dan rakan-rakannya tahu muka surat apa ni? Muka surat 38 ya. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. So frasa sekejap ya. Okey, frasa yang diberi ialah apa dia? Berbual mesra. So kamu kena bina ayat. Contoh dia dah bagilah. Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salma. Okey. Berbual itu ialah kata kerja ya. Berbual itu ialah kata kerja. Ibu Omar kita letakkan di depan nama orang ya. Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salma. Okey. Yang kedua, frasa yang diberi ialah pameran buku. Pameran buku. So letak di hadapan siapa? Siapa kita letak? Letaklah nama siapa-siapa ya. Contoh Amira dan ayahnya. Okey, Amira dan ayahnya pergi ke pameran buku ya. Amira dan ayahnya pergi ke pameran buku di mana? Di bandar. Okey. Amira dan ayahnya pergi ke pameran buku di bandar. Sorry ya. Ini bukan kata kerja ya. Pameran buku ialah dia bagi frasa pameran buku. Okey. Yang ketiga, pertandingan bercerita. Pertandingan bercerita. Daniel memasuki pertandingan bercerita di sekolah kebangsaan Sungai Jai. Okey, Daniel memasuki pertandingan bercerita di sekolah kebangsaan Sungai Jai. Okey. Dan yang seterusnya, yang keempat, pemeriksaan doktor. Ali pergi ke klinik untuk membuat pemeriksaan doktor. Okey, tak betul ayat tu. Salah. Sorry ya. Ali mendapatkan pemeriksaan doktor kerana dia demam. Ali mendapatkan pemeriksaan doktor kerana dia demam. Okey. Dan di bawah sekali, membeli alat tulis. Frasa membeli alat tulis. Frasa perkataan ya, membeli alat tulis. Abu dan Amin membeli alat tulis di kedai apa? Kedai basikal, boleh tak? Siapa tadi? Saya guna lupa dah. Amin dan Abu contoh ya. Amin dan Abu membeli alat tulis di kedai buku sekolah. Okey. Ni latihan yang pertama. Okey, latihan seterusnya ya. Ke surat 39. Lengkapkan pantun. Jawapan dah ada di atas ya. Dengan ilmu kita akan maju, besar nanti menjadi bijak, pelbagai bangsa berbual mesra, buku dibaca bersama rakan, jadi amalan rakan sebaya. Ingat ya, macam mana nak jawab? Tengok perkataan yang akhir sekali ya. Huruf yang akhir sekali mesti sama ya. Baris pertama mesti sama dengan baris ketiga, baris kedua mesti sama dengan baris keempat. Okey. Untuk 3 pantun yang mula-mula tu, kita cari kita tengok perkataan baris kedua yang akhir. Ya.
Tengok pantun yang pertama. Pergi ke pekan membeli duku, enaknya rasa dimakan segera, bertemu rakan di pesta buku. Apa jawapannya? Maknanya jawapan yang akhir sekali, perkataan dia mesti A sebab baris yang kedua segera. Segera sama dengan mana? Ada dua jawapan A di belakang, di atas tengok mesra atau sebaya. Okey, kamu jawab sendiri ya. Cikgu dah bagi pilihan kat kamu ya. Pelbagai bangsa berbual mesra ke atau jadi amalan rakan sebaya. Okey. Tengok pantun yang kedua, pergi berkelah bersama Pak Engku, bawa roti dan juga rojak. Rajin-rajinlah membaca buku. Tengok. Rojak dengan apa? Ya, rojak sesuai dengan bijak. Okey, tengok pantun yang ketiga. Buah ceri dibawa tetamu, mereka dijamu roti dan keju. Buku memberi pelbagai ilmu. Okey. So baris yang keempat apa dia? Tengok baris yang kedua. Apa perkataan yang akhir sekali? Keju. Keju sesuai dengan apa? Mesti berakhir dengan U ya, berakhir dengan U di belakang. So keju sesuai dengan maju. Dengan ilmu kita akan maju. Okey. Pantun yang akhir sekali ya. Indah cuaca di tengah pekan, terang bulan, terang cahaya. So dia suruh kamu isi dua baris. Baris ketiga dan baris keempat. Maksudnya baris yang ketiga mesti sama dengan baris yang pertama, pekan. Pekan sama dengan apa? Ya, rakan ya. Buku dibaca bersama rakan. Okey, baris yang kedua sama dengan baris keempat, apa? Cahaya. Cahaya sesuai dengan apa? Ya, sebaya. Jadi amalan rakan sebaya. Okey. Ini latihan yang berapa tadi? Kedua ya. Okey, latihan kedua. Latihan ketiga. Ini penjodoh bilangan. Okey, tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Yang ada di sekolah ya. Biji bola, sebiji bola, dua biji bola. Okey, sekejap ya. Buah. Apa yang ada kita letak penjodoh bilangan buah untuk di sekolah? Bukan buah-buahan. Ya, penjodoh bilangan bagi buah dengan objek di sekolah. Okey, contoh sebuah sekolah, sebuah bangunan, sebuah kereta. Cikgu Khairul datang dengan sebuah motosikal pada hari ini, contoh ya. Motosikal pun boleh. Jangan lukis, tak payah lukis, kamu tulis saja. Satu contoh. Batang. Apa yang ada dalam kelas kamu? Sebatang pensel, sebatang penyapu. Okey, bilah. Bilah ni untuk benda yang tajam. Dalam kotak pensel cikgu ada apa? Sebilah pisau ya, sebilah pisau. Pisau untuk mengasah pensel itulah ya, sebilah pisau. Okey, helai. Sehelai apa? Sehelai topeng muka. Contoh ya, sehelai topeng muka, sehelai sapu tangan. Okey. Kemudian untuk latihan B, kamu bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Okey, yang di atas tadi ya. Contoh bola, biji bola. Ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Buah tadi apa? Cikgu Khairul menaiki sebuah motosikal untuk ke sekolah. Dan seterusnya lah, batang, bila dan helai. Kamu bina ayat sendiri. Okey, kita terus ke latihan seterusnya. Okey, yang ini baca, fahami dan gariskan perkataan yang sesuai. Kamu boleh warnakan jawapan pilih salah satu jawapan jangan warnakan dua-dua. Sekolah Maria mengadakan projek jualan buku lama. Cikgu Julia pengurus projek itu. Maria dan kawan-kawannya berkumpul di dewan. Mereka hendak apa Cikgu Julia? Mengangkat Cikgu Julia atau membantu Cikgu Julia? Ya, pilih satu jawapan.
Ramai ibu bapa datang mendermakan buku atau meminjamkan buku. Ya, mendermakan buku lama mereka untuk sekolah. Mereka mencari atau meletakkan buku itu di atas meja yang disediakan. Ya, mereka meletakkan buku itu. Cikgu Julia mengucapkan atau memberikan terima kasih kepada mereka. Pilih sendiri. Maria dan kawan-kawannya mengambil dan mencampakkan buku-buku itu. Boleh? Ya, memasukkan buku-buku itu ke dalam kotak. Mereka mengatur atau mengambil buku-buku itu dengan kemasnya. Ya, mengatur. Menjelang petang, mereka berjaya mengumpulkan 5 kotak besar buku lama. Hasil jualan buku-buku itu nanti akan didermakan kepada rumah kebajikan. Okey, kamu warnakan jawapan satu Jangan dua-dua kotak tu kamu warnakan. Satu jawapan saja. Okey. Ada lagi. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Okey, tak ada jawapan tapi ada gambar. Tengok apa perbuatan di dalam gambar tu. Itu adalah kata kerja. Zailan apa buku untuk kawannya? Dekat mana tu? Dia dekat kaunter bayaran Zailan membeli buku untuk kawannya. Kemudian gambar yang kedua, dia apa buku itu dengan kertas pembalut hadiah? Ya, dia membalut buku itu. Gambar yang ketiga, Zailan apa ucapan pada kotak hadiah? Tengok dia pegang apa? Dia pegang pen kan. So dia buat apa tu? Zailan menulis ucapan pada kotak hadiah. Seterusnya, dia apa buku itu kepada Ramesh? Dia memberi buku itu kepada Ramesh. Okey, dan akhir sekali, Ramesh apa buku itu? Okey, itu fikir sendiri. Cikgu tak nak bagi jawapan. Ramesh apa buku itu? Okey. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini dan latihan yang cikgu berikan. Cikgu harap kamu dapat siapkan di dalam minggu ini. Kamu ada banyak masa tapi janganlah tangguhkan kerja. Kamu terus siap. Cikgu rasa satu hari pun boleh siap ni, kejap je. Okey, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.